Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Masri selaku moderator pada pagi ini, yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan cuba berbincang serba sedikit tentang ulum hadis. Asas kepada ataupun pengenalan, pengantar kepada ulum hadis. Yang mana hari ini saya tengok trend masyarakat kita, alhamdulillah, sudah mula ada kecenderungan untuk menyemak setiap riwayat-riwayat yang disebarkan oleh mana-mana pihak di dalam media sosial. Cuma masalah kita sekarang ni satu pula. Dulu kita kempen orang supaya semak sebelum sebar kan. Tapi bila orang pakat semak kat kita, kita pula tak sempat. Sebab satu hari yang masuk dalam inbox saya lebih kurang 100 soalan. Jadi bila masuk tu lebih kurang 100 dengan WhatsApp, tu Telegram, grup, Facebook peribadi, Facebook page, lebih kurang 100 sehari masuk. Yang mana sempat saya jawab, yang mana tak sempat kadang-kadang dia kecil hati. Ustaz tak jawab pun soalan saya. Kan? Yang mana yang tak jawab tu saya minta maaf sangat-sangat, kerana saya pun manusia, ada masa yang saya perlu untuk dengan student saya di UPSI, ada masa yang perlu dibagi kepada keluarga, untuk anak-anak, untuk tugas rasmi di universiti, untuk kawan-kawan. Jadi untuk kuliah, yang mana kuliah saya bila nak pergi kuliah kena ada paling tidak 4-5 jam untuk prepare. Jadi masa tu kadang-kadang tak berapa nak cukup pula kan. Jadi semalam saya tidur lebih kurang pukul 2 pagi, bangun pukul 5 pagi kuliah subuh. Ni kalau saya tumbang nanti minta tolong bawa ke hospital lah. Okey. Kita nak berbicara tentang ulum hadis. Seminar ini diadakan dengan bertujuan untuk memberikan kefahaman asas kepada peserta. Bila orang berbicara tentang status hadis, dia tak rasa perbincangan tentang status hadis ini adalah perbincangan yang membuang masa. Kerana ada orang, sebahagiannya, bila mana saya menjelaskan status hadis, dia rasa macam kita ni buang masa. Dia rasa. Sampai ada yang kata, apa faedahnya daripada benda ni? Kerana dia tak rasa orang yang sedang berbincang tentang status hadis, orang yang berbincang tentang darjat sesebuah hadis, mereka sedang berkhidmat untuk hadis Nabi. Dengan kata lain, mereka sedang berkhidmat menjaga nama Nabi. Kalau benda ni benda kecil, kalau jaga nama Nabi benda kecil, kita kena dengar hadis Nabi yang mengatakan, innal kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad, fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta atas nama orang, dusta atas nama aku tak sama macam dusta atas nama orang lain. Siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Persoalan hadis, silap dalam menukil hadis, adalah persoalan syurga dan neraka. Maka kalau persoalan neraka itu kecil pada kita, saya tak tahu lagi apa benda yang lebih besar. Tidak ada penyesalan yang lebih besar melainkan apabila Allah masukkan kita ke dalam neraka. Maka isu nak jaga hadis, dia bukan furu'ul masail, dia bukan benda kecil dalam agama. Kalau dia benda kecil dalam agama, kita tak akan jumpa kitab-kitab hadis yang pelbagai. Kita tak akan jumpa ulama-ulama mengumpulkan hadis-hadis palsu semata-mata nak bagi tahu orang yang ni hadis palsu. Kerana mereka akan rasa banyak lagi benda lain yang lebih berfaedah.
Tuan-tuan buka dalam Maqasid Hasanah, Kashful Khafa, Al-Mawdu'at Al-Kubra, Al-Manarul Munif, Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Ini semua kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama silam semata-mata nak mengumpulkan hadis-hadis palsu dan tidak sahih yang berada di lidah masyarakat awam pada masa itu. Maka kerja ini bukan kerja orang yang balik daripada Jordan. Kerja ini bukan kerja orang yang balik ada degree hadis, ada PhD hadis. Tak. Kerja ni telah dimulakan oleh para ulama. Saya sebut benda ni, ini luar sesi luahan perasaan kan. Sebab apa? Sebab bila saya menulis tentang hadis, status hadis, kadang-kadang kita bagi tahulah hadis tu palsu. Kita bagi tahulah Ibnul Jauzi kata palsu, Imam Ahmad kata palsu, Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu, Ad-Daraqutni kata palsu. Tiba-tiba orang yang baca tu dia kata, oh, belajar kat Jordan rupanya patutlah apa semua palsu. Saya jadi celaru duk fikir, bila masa Ibnul Jauzi belajar kat University of Jordan? Bila masa Ibn Iraq Al-Kinani belajar dekat University of Jordan? Kita masalah ni, kita berdepan dengan masyarakat yang dia tak nak baca apa yang kita tulis. Dia duk baca apa? Kesimpulannya. Daripada atas tu dia kata, saya tak faham ni. Tak faham ni kan. Maka saya baca kesimpulan, palsu. Padahal yang atas tu kita nukil dah, Imam Ahmad kata palsu. Dia tak baca yang tu, dia baca kesimpulan. Lepas tu dia kata, jangan percaya tuan-tuan benda ni. Dia balik pada Jordan ni, semua pakat palsu belaka. Semua dhaif belaka. Ada seorang pensyarah UM, PhD. Duk kata ada seorang pensyarah hadis daripada PhD Jordan. Semua dia nak dhaif kan. Tuan-tuan bayang kalau mentaliti pensyarah macam ni, saya tak tahu kan macam mana mentaliti anak murid. Maka hari ni kita nak bincang supaya kalau orang menulis tentang hadis kan, kita fahamlah istilah-istilah tu. Istilah-istilah tu kita faham. Tak adalah nanti orang datang komen bila saya menulis tentang hadis, ada orang balas balik, saya balas balik. Ada orang bagi mesej kat saya. Dia kata, Ustaz, saya tak faham apa yang Ustaz tulis, tapi saya bersama Ustaz. Kita tak mau macam tu. Kan? Kita tak mau. Walaupun dia kata dia sokong kita, kita tak mau sokong buta. Kita nak orang sokong kita sebab kita berada bersama kebenaran. Kalau satu hari nanti, tuan-tuan tengok saya bukan berada di kebenaran, maknanya nampak macam silap, jangan ikut. Bahkan saya minta nasihat saya. Ustaz, nampak macam tak betul dah sekarang ni. Tolong bagi betul sikit. 1, 2, 3 bukti kata tak betul. Kalau betul saya dalam isu tu memang tak betul, kita tarik balik. Tak ada masalah, kita manusia. Baik. Bila kita kata ilmu hadis, dalam bahasa Arab dia panggil ulumul hadis. Ulumul hadis adalah satu kita panggil sebagai murakkab idhafi. Dua perkataan yang mempunyai dua maksud yang berbeza. Kemudian dia jadikan satu, dia dirangkum jadi satu istilah. Ulum al-hadis. Yang mana ulum tu ada makna, al-hadis tu pun ada makna. Tetapi bila digabungkan dia menjadi makna yang baru. Itu yang dipanggil sebagai murakkab idhafi. Dua perkataan yang digabung menjadi mudhafun ilaih. Ulum diddul ma'rifah. Ulum maksud dia lawan diddul jahl. Lawan kepada kejahilan. Lawan kepada kejahilan. Baik. Tapi ulum yang dimaksudkan kat sini ni dia bukan ilmu yang bersifat abstrak. Dia bukan ilmu yang bersifat abstrak. Kerana ilmu yang bersifat abstrak ni kita tak boleh nak pluralkan dia. Ilmu kan. Ilmu ni dia abstrak dalam jiwa, mana kira. Kan? Yang dimaksudkan dengan ulum ni dia plural daripada ilmu. Ulum tu yang dimaksudkan di sini tu bukan ilmu yang ada dalam dada tak. Dia disiplin ataupun kita panggil subjek. Yang kita belajar subjek ni kat universiti, macam itulah. Yang dimaksudkan dengan dia adalah subjek ataupun mata pelajaran.
maka yang tu boleh dipluralkan. Okey? Baik. Bila kita sebut hadis, hadis dalam bahasa Arab bermaksud baru, lawan kepada qadim. Kita ni hadis lah, kita makhluk. Allah tu qadim, kerana Allah tidak ada permulaan. Hadis juga bermaksud dalam bahasa Arab percakapan. Percakapan. Kenapa hadis dipanggil hadis? Kerana hadis Nabi biasanya dinukilkan itu adalah percakapan. Walaupun ada hadis yang menceritakan tentang perbuatan, tetapi yang majoritinya adalah perkataan. Maka dinamakan hadis itu sebagai hadis litaghlib, kerana majoritinya perkataan. Baik. Apa hadis dalam istilah? Ulama hadis dia ambil istilah hadis ni, bukan ulama hadis lah, sebenarnya Nabi sendiri sebut kan, man haddatha anni bihadis yura annahu al-kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang menceritakan daripada aku satu hadis, orang nampak macam palsu, maka dia salah seorang daripada dua orang yang memalsukan hadis. Tukang sebar pun sebenarnya dianggap sebagai pemalsu, pembohong. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang perawi, yang dinilai ataupun dilabel sebagai pembohong ni bukan hanya pemalsu hadis. Penyebar hadis palsu pun dianggap sebagai pemalsu hadis. Tapi kalau dia sebar tu sekali dua, tak apalah. Tapi kalau dah 50 hadis palsu dia sebar, ini bukan silap lagi dah. Ni memang sengaja. Sebab tu siapa yang buka kitab Majruhin karya Ibn Hibban, dia akan kata, dalam banyak-banyak perawi dia akan kata, hadzal rawi yarwil mawdu'at 'anil athbat. Penyebar hadis palsu dan menyandarkannya kepada perawi-perawi yang siqah, perawi-perawi yang dipercayai. So bila dia sebar hadis palsu, bila dia sebar hadis palsu terlalu banyak, maka gelaran pemalsu tu akan lekat kat dia. Kerana orang yang banyak riwayat hadis palsu, something wrong lah pada dia. Kan? Something wrong lah. Kita tegur seorang ustaz baca hadis palsu, lepas tu dia insaf. Tengok okey, alhamdulillah. Tapi kalau lepas tu dibuat lagi, memang nak kena label lah kan. Dajjal lah. Okey. Hadis dalam istilah ulama hadis kata ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin أو تقرير أو من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء كان قبل البعثة أو بعدها. Apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada daripada perkataan, perbuatan, perakuan. Apa yang disandarkan pada Nabi sama ada perkataan, perbuatan, perakuan, sifat kejadian Nabi dan akhlak Nabi, sama ada sebelum daripada kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Itu hadis. Bila kita tengok definisi ulama dalam definisi ulama hadis, dalam nak menerangkan maksud hadis, mereka agak teliti. Bila kata hadis, dia kata ma'udhifa ilan Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi. Dia tak kata apa yang terbit daripada Nabi. Sebab apa dia tak guna apa yang terbit daripada Nabi? Kalau kita guna perkataan terbit, tak lari jauh makna kan? Tapi sebenarnya ada beza. Bila kita kata apa yang terbit daripada Nabi, maknanya kita dah confirm benda tu terbit pada Nabi. Tapi bila kita kata apa yang disandarkan kepada Nabi, maknanya ada orang sandar kat Nabi belum tentu sahih. Sebab itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang daif, ada hadis yang terlalu daif, ada hadis yang palsu. Dan semua ni kita panggil hadis. Sebab apa kita panggil hadis? Sebab dia disandarkan kepada Nabi. Cuma ada sebahagian sandaran itu sandaran yang sahih.
Ada sebahagian sandaran itu sandaran yang hasan. Ada sebahagian sandaran itu sandaran yang dhaif. Ada sandaran yang terlalu dhaif dan ada sandaran yang palsu. Tetapi bila mana dia disandarkan kepada Nabi, maka kita panggillah dia hadis. Cuma nak tengok pula lah sandaran tu apa statusnya, apa kekuatannya. Baik. Bila kita kata hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi, ulum itu adalah subjek ataupun mata pelajaran. Bila kita gabung dua, jadi satu istilah baru. Pintu ada makna khas. Sekolah ada makna khas. Bila gabung pintu sekolah, dia jadi satu objek lah. Bukan pintu rumah lah. Faham? Macam tu juga, mata pelajaran satu makna. Hadis satu makna. Bila gabung dua perkataan, dia jadi satu makna yang baru. Apa dia? Dia kata al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha halur rawi wal marwi. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Nuzhatun Nazar. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu hadis? Ilmu hadis ialah ilmu tentang kaedah-kaedah. Ilmu tentang kaedah. Yang mana dengan kaedah itu kita boleh mengetahui status perawi dan status hadis. Ilmu tentang kaedah. Yang mana dengan kaedah itu kita boleh guna untuk tahu keadaan perawi dan keadaan hadis. Itu maksud ulumul hadis. So maknanya kita buat khusus asas ilmu hadis ni nak memberikan pendedahan. Macam mana ulama hadis proses hadis sampai boleh keluar output status sahih. Sampai boleh keluar hasan. Sampai boleh keluar dhaif. Tak adalah nanti orang kata, bila kita kata hadis ini dhaif, tidak boleh dijadikan hujjah dalam hukum, maka ada orang dia tak faham ilmu hadis, dia akan kata, bahkan dia dah kata pun, hadis menjadi dhaif adalah dengan sebab perawinya. Walau bagaimanapun dia tetap hadis, kita kena terima. Kafir tolak hadis. Yang dhaif tu perawi, bukan hadis. Tuan-tuan boleh faham? Saya pening. Memang ada orang cakap, bila kita kata hadis ni dhaif, tak boleh jadi hujah dalam hukum. Dia kata, yang dhaif tu perawi. Pasal apa bila perawi dhaif, hadis nak jadi dhaif? Hadis tetap hadis. Siapa tolak hadis kafir? Orang macam ni sepatut memang kita kena heret masuk dalam seminar ni. Ada orang dia tak suka bila saya sebut macam ni. Dia kata, janganlah kita kritik orang. Tak, tuan-tuan, nuqat. Bila kita bincang tentang ulum hadis, memang kita akan kritik orang. Perawi hadis. Dan orang yang tak faham hadis, orang yang sebar hadis tak betul ni, kita kena bagi tahu, kita kena kritik. Sebab tu dia panggil nuqat. Nuqat ni pengkritik. Naqidul hadis, pengkritik hadis. Maka kita katakan, kita riwayat yang datang daripada Nabi, riwayat yang datang daripada Nabi ni, dia datang kepada kita melalui jalan riwayat. Dia macam telefon buruk lah. Kan? Kita main telefon buruk, kita bagi satu berita ke orang pertama bisik orang kedua, orang ketiga bisik sampai ke ujung. Lepas tu kita dengar berita yang paling ujung. Sama tak dengan apa yang kita transmit mula-mula sekali? Kan? Mana kalau kita buat dalam mana-mana motivasi, dia akan lari jauh kan? Dia akan lari jauh. Maka kita tu perawi dhaif lah. Tuan-tuan lah, bukan saya kan? Sebab lain. Tak sama. Bila tak sama, maknanya riwayat kita dhaif.
So status khabar yang kita bawa, hadis yang kita bawa tu dhaif. Dhaif sebab apa? Sebab kita lah dhaif. Sebab ada perawi dhaif dalam tu. Bila berita perawi dhaif bawa, orang lain tak bawa, boleh kita kata dia hadis? Tak boleh. Orang yang sebut tadi ni dia tak faham macam mana proses ulama menilai hadis. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila satu orang fasik datang bawa berita, maka kamu kena semak, teliti kebenarannya. Maka Tuhan suruh semak kebenaran. Maka ulama hadis, step pertama, dia nak semak kebenaran cerita, dia cek dulu orang yang bawa. Bahkan bukan ulama hadis, benda ni diamalkan oleh seluruh dunia. Kita pun buat. Orang datang bawa hadis kat kita, kita akan tengok dia ni, betul ke dia ni? Kalau dia kaki bohong, takkan kita nak percaya. Benda tu kita buat. Tapi bila mana dia tak faham proses ni, dia akan kata apa? Yang dhaif tu perawi. Hadis pasal apa nak jadi dhaif? Sebab perawi dhaif? Ya, sebab perawi tu yang bawa hadis tu. Sebab tu hadis tu jadi dhaif. Dia ingat bila sebut hadis tu confirm sahih dah. Satu. Yang kedua, bila orang sebut, yalah hadis ni dhaif, tak boleh bawa berhujah, tapi boleh beramal. Siapa nak amal, amal lah. Jangan bawa berhujah cukup. Dia tak faham makna berhujah tu. Dia ingat tak boleh bawa berhujah, tak boleh bawa berdebat. Kita tuan faham macam tu tak? Kalau tuan faham macam tu juga, mana elok sangat masuk. Ini masalah kadang-kadang. Ini masalah ustaz-ustaz kan. Dia faham, tapi bila dia ceramah dalam masyarakat, dia ingat masyarakat faham istilah-istilah tu. Jadi bila istilah macam tu, dia kena patutnya dia kena jelaskan apa maksudnya. Tapi kadang-kadang ustaz pun tak faham. Kan? Dia kata hadis dhaif ni tak boleh bawa berhujah, tapi boleh bawa beramal. Dia ingat berhujah, orang awam dia faham berhujah ni tak boleh bawa berdebat lah. Mana tak boleh nak argue orang, tak boleh guna hadis tu. Tapi boleh beramal. Tak salah sebenarnya, tak betul. Bila kita kata tidak boleh dibawa berhujah, bukan maknanya kita nak ambil hadis tu bawa argument, nak jadikan dalil untuk kita berhujah dengan orang lain. Bukan. Tidak boleh dibawa berhujah, maksudnya hadis itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber untuk menetapkan hukum baru dalam agama. Itu maksud tak boleh bawa berhujah. Dah lama tahu ke baru tahu? Ha? Baru tahu, ha? Sebab sebelum ni macam tadi kan? Hadis dhaif yang dimaksudkan tidak boleh bawa berhujah itu ialah hadis yang mana tidak boleh digunakan untuk menetapkan hukum baru dalam agama. Sama ada hukum wajib, hukum sunat, hukum makruh, ataupun hukum haram, ataupun hukum halal. Tak boleh. Kalau satu benda Quran haram kan, lepas tu dia kata sebahagian daripadanya halal, tak boleh guna hadis dhaif, tak boleh. Dia mesti guna hadis yang sekurang-kurangnya hasan ataupun sahih. Itu maksud tak boleh bawa berhujah. Tapi boleh untuk beramal, maksudnya nak beramal dengan dia yang mana dia tu bawa satu hukum yang dah datang dalam dalil yang sahih. Tiba-tiba dia datang bawa kelebihan satu amalan. Kelebihan itu, amalan tu dah datanglah hadis sahih. Itu boleh beramal dengan dia. Kan baru ni saya tulis satu artikel panjang pasal hadis yang kata apa? Seorang ustaz tu dia baca, siapa tidur dalam keadaan ada wuduk, maka malaikat akan duduk di sisi dia kan. Malaikat akan duduk di sisi dia, dan malaikat dia akan, bila dia bergerak, malaikat akan doa, Allahumma ghfir li fulan, Allahumma ghfir abdaka fulan fa innahu qad bata tahira. Wahai Tuhan, ampunkan hamba-Mu ini kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk. Hadis ni dhaif. Sebab apa dhaif? Saya tak nafi, ada sebagian ulama kata hasan. Albani kata hasan. Ibn Hajar kata hasan. Munziri kata hasan. Ibn Hajar tak kata hasan. Ibn Hajar kata jayyid. Jayyid ni baiklah, sanad yang baik. Tapi Uqaili kata dhaif.
Dan saya semak-semak, dhaif. Hang pandai lagi pada Ibn Hajar ke? Dah, aku ikut Uqaili. Uqaili dengan Ibn Hajar, kita nilai dua-dua tu, kan? Kita tak boleh nafi. Dua orang ustaz datang. Dua orang ustaz datang bagi pengisian. Kita dengar seorang, kita dengar lagi seorang. Kita tak pandai macam ustaz tu. Tapi kita tahu mana satu ustaz yang lebih kemas daripada yang lain. Betul? Betul tak? Saya kata, antara ustaz ni dengan ustaz ni, aku rasa ustaz ni kemas. Hang pandai ke daripada ustaz? Tak. Aku dengar dua-dua. Baru boleh buat bandingan. Macam tu juga kita. Kita tengok Uqaili punya penilaian dengan Ibn Hajar punya penilaian. Bukan kita pandai lagi, tak. Tapi bila kita tengok hujah-hujah dia, kita nampak sesuai dengan Ibn Uqaili lah. Okey, saya pegang dhaif. Boleh tak pakai hadis ni? Boleh pakai. Sebab banyak hadis Nabi suruh sebelum tidur ambil wudu. Hadis sahih banyak. Hadis ni cuma cerita tentang kelebihan orang tidur ada wudu sahaja. Dia tak cerita pun hukum baru. Maka boleh beramal dalam fadailul a'mal. Sebab tu saya bukan anti hadis dhaif. Saya anti hadis saya anti orang yang amal dengan hadis dhaif tak ada disiplin. Yang tu kita anti. Tak apa tuan-tuan, hadis dhaif boleh pakai dalam fadailul a'mal. Mana dhaifnya? Ni hadisnya, hadis palsu. Yang ni tak ada disiplin. Yang ni tak ada disiplin. Sebab itu kita nak guna hadis dhaif, kena ada disiplin. Macam mana nak tahu disiplin tu? Di sini. Ilmu hadis. Macam mana ulama menilai perawi? Baik. Pertama sekali, bila kita sebut tentang ulumul hadis, ulama yang terkemudian, mereka mengatakan ulum hadis ni ada dua. Ulumul hadis riwayatan wa ulumul hadis dirayatan. Ulum hadis yang bersifat riwayah dan ulum hadis yang bersifat dirayah. Jadi ulama berbeza pendapat, apakah yang dimaksudkan dengan ulum hadis riwayah dan apakah yang dimaksudkan dengan ulum hadis dirayah. Ada yang kata ulum hadis riwayah dia berkaitan dengan kajian sanad, kajian perawi, nak menentukan status dia. Ada yang lepas tu dia kata dirayah pula cara nak faham hadis tu. Lepas kita tahu sahih, kita nak faham macam mana dirayah. Ada yang kata gitu. Ada yang kata ilmu hadis riwayah ialah ilmu macam mana nak transmit hadis. Adab-adab untuk transmit hadis. Dirayah pula cara nak menilai status dan nak faham teks hadis. Ada yang kata gitu. Ada pula yang kata guru saya, Syekh Sharaf Al-Qudah, dalam kitab dia Al-Minhajul Hadis fi Ulumil Hadis, dia kata, saya mencari perbezaan betul-betul tentang ilmu riwayah dengan ilmu dirayah. Saya tak jumpa. Dia kata, sebenarnya ilmu riwayah ni adalah periwayatan hadis semata-mata. Maka yang selain daripada tu, nak nilai perawi, nak nilai status, nak faham hadis, dia termasuk dalam dirayah. Teori-teori ni dirayah lah ni. Teori-teori ni dirayah. Teori nak faham, teori nak nilai. Riwayah apa? Riwayah ni periwayatan hadis. Macam mana bila dia terima hadis secara sama', secara mendengar daripada mulut syekh, dia nak riwayat macam mana? Apa lafaz dia nak guna? Itu riwayah, ilmu hadis riwayah. Baik. Kita masuk kepada istilah asas ilmu hadis. Hadis tadi kita dah hurai. Saya dah hurai dah apa maksud hadis. Kemudian di sana ada sunnah. Sunnah di sisi ulama-ulama hadis, ulama hadis tidak membezakan di antara hadis dan sunnah. Tetapi wallahu ta'ala a'lam, sekadar kajian saya lah. Kalau tak setuju, tak apa. Kan? Nanti kita boleh berdebat di ujung. Tapi saya sekadar pemerhatian. Ulama tak panggil sunnah, melainkan pada perkara yang telah sahih.
Biasanya ulama tak sebut benda ni sunnah, melainkan dia sabit daripada Nabi. Ada pernah dengar tak perkataan sunnah ni dhaif? Ada? Tak ada kan? Sunnah dhaifah ada? Ataupun sunnah maudhu'ah? Kita tak pernah dengar lah kan? Biasanya dia akan kata hadisun dhaif. So ada beza sikit lah. Lebih kurang sama, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, perakuan, sifat-sifat Nabi, tetapi yang sabit, sama ada hasan ataupun sahih. Okey. Tapi kalau ulama-ulama usul fiqh, sunnah pada dia pun tidak ada beza sangat dengan ulama hadis. Cuma oleh kerana fokus ulama hadis dengan ulama usul fiqh ni berbeza. Fokus dia berbeza. Maka sebab itu dia punya definisi itu agak sedikit berbeza. Sunnah pada ulama usul fiqh, dia tak bincang sangat tentang sifat kejadian Nabi. Dan dia tak bincang sebelum daripada kenabian. Kerana benda tu tak boleh nak tarik hukum. Sebab ulama usul fiqh ni kerja dia buat kaedah istinbat hukum. Nampak? So bila kita bincang, kena tengok bidang apa kita bincang. Contoh, kita bincang tentang definisi sahabat. Definisi sahabat, kalau ikut ulama hadis apa? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat bainahuma ar-riddah. Tu takrif sahabat. Siapa yang pernah jumpa Nabi dalam keadaan dia beriman dengan Nabi dan dia mati waktu dia Muslim, walaupun dia pernah murtad sebelum tu. Maksud dia, dia jumpa Nabi beriman, kalau dia murtad, lepas tu dia masuk Islam balik, dia mati atas Islam, dia sahabat. Tu syarat nak jadi sahabat, masa jumpa Islam, masa mati Islam. Dia tak syarat berapa kali jumpa, sekali pun cukup. Ini ulama hadis punya definisi lah. Tapi kalau kita tengok ulama usul fiqh, dia syaratkan mesti lama duduk dengan Nabi. Dia syaratkan mesti lama. Sehingga dia kata, sebagai ulama usul fiqh kata, sehingga tempoh yang dia bersama Nabi tu boleh untuk kita panggil dia sebagai sahib, sahabat. Kalau jumpa sekali, sahabat ke benda? Dia kata. Jadi kita orang yang baca, yang ni ulama usul fiqh, yang ni ulama hadis, kita nak pakai yang mana? Agak-agak ni saya kata kena tengok bidang. Ulama usul fiqh dia syaratkan mesti bersama dengan Nabi lama sebab dia bincang tentang hukum hakam, yang mana dia bincang tentang sahabat ni ketika mana dia berbicara tentang pandangan sahabat dalam agama. Ra'yu sahabi, pandangan sahabat ni hujah ke tak dalam agama? Umar bagi pandangan dalam agama, adakah itu menjadi hujah ataupun tidak? Sebagian ulama kata hujah, Syafi'i kata bukan hujah, kerana dia bukan kata-kata Nabi. Orang yang kata hujah, dia letaklah syarat. Dia kata nak jadi hujah, mestilah dia duduk lama dengan Nabi baru dia mahir agama. Kalau jumpa sekali, lepas tu dia keluar pandangan, tak mahir lagi. Berbeza dengan ulama hadis. Ulama hadis fokus dia bukan hukum, fokus dia riwayat. Fokus dia bukan pandangan dalam agama, fokus dia riwayat. Dia jumpa Nabi sekali pun, Nabi cakap kat dia satu benda dan dia ingat, dia sampai kepada orang lain, kira okey. Kerana dia pernah jumpa. Jadi tu kita kena faham tu. Supaya kita tak terkeliru bila baca. Weh, bercanggah ni. Tak.
Kerana fokus berbeza. Fokus berbeza. Baik. Bila sebut sunnah di sisi ulama fiqh, sunnah bermaksud sunat lah. Sunat daripada orang Melayu. Bukan sunat masuk jawi tu. Orang Perak panggil masuk jawi. Bukan khitan. Sunat lah. Apa hukum benda ni? Sunat. Sunat tu mana sunnah lah. Perkara yang dituntut, kalau tinggal tak dapat dosa, kalau buat dapat pahala. Tu sunat. Pada ulama fiqh. Dia kata sunnah. Maknanya sunat lah. Apa beza fiqh dengan usul fiqh? Orang belajar hadis kena tahu juga. Orang belajar hadis kena belajar usul fiqh. Allah bagi saya kelebihan sikit lah. Kan? Degree saya fiqh. Bila orang tanya, apa beza usul fiqh dengan fiqh? Fiqh, dia keluar hukum syar'i daripada dalil. Dia ambil satu dalil, dia terus keluar hukum. Itu ulama fiqh. Sebab tu kita jumpa ulama fiqh, hukum ni wajib, hukum ni haram, hukum ni makruh. Tapi ulama usul fiqh dia tak buat gitu. Dia akan tengok dalil yang pelbagai daripada Quran, daripada sunnah. Lepas tu dia buat rumusan, kaedah cara nak keluarkan hukum. Dia tak tengok satu dalil, dia tengok banyak dalil. Dia bukan tengok dalil yang juz'i, dia tengok dalil kulli. Dia tengok yang ni ada ayat ni ada fi'il amar, yang ni ada fi'il amar, yang sana ada arahan. Lepas tu dia buat kaedah al-amru lil wujub. Bila ada arahan dalam dalil, hukum asalnya adalah wajib. Maka ulama usul fiqh dia keluarkan kaedah tu, ulama fiqh ambil kaedah tu apply pada dalil-dalil yang juz'i, dalil-dalil yang kecil ni. Baik. Ulama akidah bila disebut sunnah, maka sunnah itu lawan kepada bid'ah. Sebab itu dalam kitab-kitab akidah macam Imam Ahmad, macam Ajurri, dia namakan kitab dia sebagai sunnah. Kerana lawan kepada bid'ah, kitab yang ditulis untuk mempertahankan akidah ahli sunnah. Mempertahankan akidah ahli sunnah, lawan kepada bid'ah. Itu bid'ah dalam akidah. Seperti Syiah, seperti Khawarij. Okey. Al-khabar. Khabar apa maksud? Khabar ni dia lebih luas daripada hadis. Segala berita yang sampai melalui riwayat, khabar lah. Okey. Asar. Asar ni kadang-kadang bila sebut asar, boleh jadi maksud dia hadis, boleh jadi maksud dia riwayat daripada sahabat. Dua makna boleh. Sebab itu maksurat tu kita panggil maksurat daripada perkataan asar. Maksur maksud yang diriwayatkan, yang diasarkan. Maksur datang daripada Nabi. Asar daripada perkataan asar. Sebab itu kitab Syarah Mushkil Al-Athar, Syarah Mushkil Al-Athar yang ditulis oleh At-Tahawi yang membicarakan tentang hadis, dinamakan kitab dia tu Syarah Mushkil Al-Athar. Syarah kepada hadis-hadis yang muskil. Yang memberikan sedikit kekeliruan, disyarahkan balik. Al-matan, bila sebut matan, maksud matan tu teks. Teks hadis. Sanad. Sanad ni salah silah perawi. So hadis di zaman kita merangkumi dua perkara penting. Sanad dan matan. Kalau zaman Nabi, hadis tu cuma sanad. Matan. Bila masuk zaman kita, hadis ada dua lah. Sanad dan matan. Sebab tu kalau orang bawa sanad, orang bawa matan, tak ada sanad, kita kena tanyalah mana sanad. Kena tanya mana sanad. Kerana riwayat datang daripada Nabi mesti melalui jalan sanad. Kalau tak, tidak diterima. Kalau dia bawa sanad,
kita kena semak sanad. Bukan makna bila ada sanad terus diterima. Ni rambut Nabi ni. Mana sanad? Ni sanad. Mari aku semak. Mari aku semak. Oleh kerana sanad ni ada engkau, maka dhaif lah. Kan? Macam tu lah. Bukan makna sanad tu syarat sah untuk dia syartus sihah, bukan mujibus sihah. Dia syarat untuk jadikan hadis sahih, bukan bila dia ada confirm sahih. Tak, dia kena tengok pula lah sanad tu, kan, perawi-perawi tu. Kalau dia letak sanad tu, sanad semua orang tak dikenali, maka tak sahih juga sanadnya. Sebab itu zaman sekarang, siapa-siapa yang ada sanad, dia belajar hadis, dia ada sanad. Tuan-tuan ada sanad? Siapa ada sanad? Tak ada. Kalau orang yang ada sanad, sanad dia tu tak memberi kesan apa pun. Sanad tu tak memberi kesan apa. Saya ada sanad. Lepas saya ambil sanad dengan sebelum saya ambil sanad, sama je. Tak ada pula lepas ambil sanad terasa faham lebih pula. Tak ada. Kalau ambil sanad lepas tu tidur je kat rumah, mangkuk tetap mangkuk. Tak ada beza apa. Kita pergi ambil sanad, Syekh baca hadis, syarah sikit-sikit, dia bagi sanad kat kita. Cumanya, kalau sanad tu masih lagi nak dinilai, maka confirm dhaif. Kerana ramai perawi-perawi dalam tu yang majhul, yang tak dikenali. Tak ada dalam kitab hadis, kita tak boleh semak peribadi dia. Guru kita kenal lah, atas pada guru atas tu. Nak sampai pada Imam Bukhari tu, berapa banyak majahil. Berapa banyak perawi-perawi yang majhul. Perawi yang tak dikenali. Bukan kita pertikaikan agama dia, tapi kita tak kenal dia. Perawi bila tak dikenali, maka hadis jadi dhaif. Habis tu pasal apa? Ambil ni sebab kalau orang kritik kita, kita boleh tunjuk lah aku ada sanad. Dan kita nak meneruskan tradisi ulama' dulu. Jadi bila ambil sanad ni, kita rasa lah. Kita belajar orang dulu ambil sanad macam mana. Kita rasa. Kan? So bila kita dapat tu, kita sepuas hati lah. Saya pergi Mesir ambil sanad. Kan? Pergi Mesir ambil sanad. Hampir-hampir kecewa pergi Iskandaria. Syekh tak ada. Kecewa lah kan. Budak Mesir tu kata, jom lah ustaz kita balik. Tunggu kat masjid dah. Kita ingat, dia bagi baca khutbah. Lepas khutbah tu, semua orang kerumun dia. Kami duduk luar kejap. Tak apa, lagi Syekh macam tu. Tengok-tengok hilang lah. Datang pada jauh kan. Daripada Jordan. Kalau tak dapat tu memang guling-guling dengan nangis kan. Tapi macam doa, ya Allah tolong dapat kan. Sekali dapat. Syekh keluar daripada pintu peribadi dia. Dia keluar, minta ke dia. Okey, dapat. Rezeki lah. Tapi tak adalah pula lepas dapat sanad tu lebih faham. Tak ada. Bacalah kat dia 2-3 hadis. So dia bagi sanad. Sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Sahih Sunan Abi Dawud. Kita dapat lah. Tapi tak adalah pula kita bangga. Saya ada sanad, hampa tak ada sanad. Tak. Sebab apa kita tahu tak ada beza. Cuma kita meneruskan tradisi ulama' dulu. Macam mana ulama' dulu bermusafir mencari sanad. Kata Sa'id bin Musayyib, fa inni la asiru masirata yaumin wa lailah li ajli hadisin wahid. Aku sanggup jalan sehari semalam kerana nak cari satu hadis. Sanggup naik unta. Kita datang naik flight, tak dapat pun rasa nak berguling dah kan. Ferah menonggeng kan kita kata kan. Apatah lagi ulama'-ulama' dulu. Jadi kita nak rasalah pengorbanan ulama' dulu. Baik. Kita ada sanad Ali dengan sanad Nazil. Tengok dalam nota tu, sanad Ali dengan sanad Nazil. Sanad Ali ni apa dia? Sanad Ali maksud sanad yang tinggi. Sanad Nazil maksud sanad yang rendah. Di antara metodologi Abu Daud, dia akan sebut dalam satu-satu bab dalam sunan dia, kalau ada sanad yang terbaik, dia akan bawa masuk. Sanad yang paling sahih yang dia jumpa, dia akan bawa masuk. Tetapi kalaulah hadis tu dia ada 2 sanad, Abu Daud dia sebut kalau ada 2 sanad untuk hadis tu,
Satu sahih, terlalu sahih. Yang satu ni sahih tapi rendah sikit. Biasanya dia akan dahulukan yang mana? Yang sahih tahap tinggi lah. Cuma kalau ada kes dua-dua sahih, yang satu ni lebih sahih, yang satu ni kurang sikit, yang mana yang lebih sahih ni nazil, rendah, yang sahih tu tinggi, dia akan bawa masuk yang tinggi. Walaupun yang rendah tu lebih sahih. Apa maksud tinggi? Tinggi ni gini. Dia tulis kat situ, perawi yang kurang. Yang rendah tu perawi yang banyak. Saya anak murid Arnaud. Walaupun ada orang kata, betul ke dia belajar dengan Arnaud? Betul, aku belajar Arnaud. Setiap minggu aku jumpa dia. Memang saya belajar dengan Syuaib Al-Arnaud. Baik. Saya belajar dengan Syekh Syuaib Al-Arnaud. Maka bila saya dapat sanad daripada Syekh Syuaib, saya bagi pada antum semua, pada tuan-tuan dan perempuan semua. Maka tuan-tuan dapat hadis daripada Syekh Syuaib melalui jalan saya. So nak sampai pada Syekh Syuaib tu ada seorang perantara lah. Nak sampai kepada Nabi, katalah kita kata ada 30 orang. So masuk saya 31, masuk tuan-tuan 32. Tiba-tiba tuan-tuan boleh dapat sambung belajar dekat Jordan. Bila dapat pergi sambung belajar kat Jordan, agak-agak nak tak pergi jumpa Arnaud ambil hadis yang sama? Dia kata, sebelum ni saya ambil daripada Jalan Rozaimi. Sekarang saya dah jumpa dengan Syekh sendiri. Saya tanyalah. Saya minta supaya Syekh riwayat hadis yang sama yang Rozaimi dengar. Sebab takkan saya nak jadi anak murid Rozaimi ya. Sekarang saya nak satu level dengan dia. Betul tak? Maka sanad yang tuan-tuan dapat pada saya tu dipanggil nazil, rendah. Sanad yang tuan-tuan ambil sendiri pada Arnaud jadi ali, jadi tinggi. Maka ulama dulu dia mengembara kerana nak mencari sanad yang tinggi lah. Dia ambil daripada perawi tempat dia, Syekh hadis daripada Syekh Mesir. Lepas tu bila dia cukup umur, dia pergi mengembara ke Mesir, dia jumpa Syekh tu balik untuk dengar hadis yang sama supaya dia dapat sanad yang tinggi. Kerana mendapat sanad yang tinggi adalah satu kebanggaan. Kita tak boleh nafi. Kita pun sama. Bila ambil pada seorang kawan, kita boleh jumpa sumber yang betul. Tanya benda yang sama lah. Supaya kita dapat satu level dengan guru kita. Ini satu kebanggaan. Iftikhar dia panggil kan. Sanad ali dengan sanad nazil. Yang kesembilan, ada juga dalam istilah hadis dipanggil tariq. Tariq, bukan tariq. Tariq. Baik. Tariq maksud dia sanad. Maksud dia sanad. Contoh, macam kita sebut hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah melalui jalan Ibn Sirin. Jalan tu dipanggil tariq. Yang mana yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah tu Ibn Sirin. Kemudian ada lagi jalan daripada Abu Hurairah melalui jalan A'raj, melalui jalan tabi'in yang lain. Itu kita panggil jalan. Daripada seorang sahabat, dia mungkin ada banyak jalan. Jalan tu kita panggil tariq. Macam hari ni saya mengajar, saya sebut hadis, tuan-tuan akan riwayat daripada saya. Maka dalam ni ada 200 orang, ada 200 turuk. 200 turuk yang riwayat daripada saya. Dalam 200 turuk ni tak semuanya sahih. Kan? Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi maudhu' nampak macam tak ada kot kan? Macam tu lah lebih kurang. Okey. Mutabi'. Mutabi' tak boleh nampak tak ni? Nampak macam halus ya? Katalah ada satu hadis
Okey. Kita ada, boleh nampak tak? Kalau tak nampak tu boleh tidur kejap. Kita ada hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat pada Nabi lah. Sebab pen ni kecil sangat kan? Tapi yang tak nampak tu, okey, belakang-belakang tu dengar je lah penjelasan. Ni Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat pada Nabi. Yang riwayat daripada Abu Hurairah ni kita ada tariq. Ada tariq Ibn Sirin, ada tariq A'raj. Ada dua jalan lah. Dua jalur. Daripada Abu Hurairah tu ada dua jalur. Okey. Yang riwayat daripada jalur pertama, Zuhri, Nakhai. Anak murid Ibn Sirin ni yang riwayat hadis yang sama ni ada dua orang. Setakat yang kita jumpa lah. Daripada A'raj ada Abu Zinad. Okey. Baik. Bila kita sebut tentang mutabi', tengok dia kata apa mutabi'. Dia kata satu riwayat yang datang daripada sahabat Nabi SAW yang sama. Akan tetapi pada perawi-perawi selepasnya terdapat beberapa orang yang meriwayatkan daripada syekh yang sama. So, mutabi' ataupun kita panggil dalam dia punya apa? Dia punya kata nama dia mutaba'ah. Al-mutaba'ah. Maksud dia berkongsi riwayat daripada sahabat yang sama. Mutaba'ah ni ada dua jenis. Satu mutaba'ah tammah, mutaba'ah yang sempurna. Satu lagi mutaba'ah yang qasirah, mutaba'ah yang tak sempurna. Sokongan sempurna dengan sokongan yang separa sempurna. Macam mana? Okey. Sokongan yang sempurna bila mereka berkongsi guru yang sama. Nakhai dengan Zuhri dianggap sebagai mutabi'. Ni mutabi', yang ni mutabi'. Sebab mereka berkongsi guru yang sama bernama Ibn Sirin. Yang ni kita panggil mutaba'ah tammah, iaitu perkongsian yang sempurna. Dia kongsi guru sama. Kalau dia tak kongsi guru sama tapi sahabatnya sama, macam ni, Abu Zinad dia dengan Nakhai dengan Zuhri mutabi', tapi mutaba'ah dia mutaba'ah yang qasirah, mutaba'ah yang separa sempurna. Sebab mereka tak berkongsi guru yang sama. Dia tak berkongsi dengan Nakhai dengan Zuhri guru yang sama sebab dia ambil pada guru lain. Nama dia A'raj. Okey. Boleh. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab hadis yang besar-besar macam Fathul Bari, kalau kita tak biasa dengan istilah ni, kita akan jadi pening. Ibn Hajar kadang-kadang dia bincang, dia kata hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari min tariqi Zuhri an Ibn Sirin an Abi Hurairah. Hadis ini, contoh Ibn Hajar kata, contohlah Ibn Hajar kata hadis ini Imam Bukhari telah riwayatkan daripada min tariqi Zuhri, daripada jalan Zuhri, daripada Ibn Sirin, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW. So yang tu kita faham lah. Kita faham. Kemudian dia kata wa qad taba'ahu an-Nakhai. Maka Nakhai telah menyokongnya. So kalau orang tak faham perkataan mutaba'ah, dia ingat An-Nakhai telah mengikutnya. Ikut apa ni? Bukan semua orang yang boleh pandai bahasa Arab boleh faham istilah-istilah hadis ni. Maka dia bila disebut waqad taba'ahu an-Nakhai, maksud dia Nakhai telah berkongsi riwayat. Dia kata biasa dia akan sebut gini, waqad taba'ahu an-Nakhai an Ibn Sirin. Nakhai telah berkongsi riwayat dengan dia. Tapi kalau dia kata dia nak maksudkan mutaba'ah qasirah, dia kata waqad taba'ahu Abu Zinad min tariqil A'raj an Abi Hurairah. Yang ni mutaba'ah qasirah lah sebab dia ikut jalan lain. Dia tak ikut jalan yang sama. Apa faedah kita sebut benda ni? Mutaba'at ni apa faedah dia? Faedah dia kalau seorang ni dhaif, kalau yang ni dhaif, yang ni tak dhaif, maka yang ni kalau dia tak menyanggahi yang ni, riwayat sama, maka yang ni terangkat lah.
jadi hasan li ghairi. Sebab disokong oleh riwayat yang sahih. Kalau yang ni daif ringan, yang ni daif ringan, dua-dua riwayat sama, sokong menyokong, boleh jadi terangkat tak? Jadi hasan? Boleh. Itu faedah kita cari mutabaat tu. Boleh? Boleh faham sikit-sikit tu Baik. Okey. Kemudian dia kata nombor 11 tu asyahid, bukan asyahid. Asyahid tu dalam syurga. Asyahid, shin alif ha dal. Yang tu tulis asyahid kan. Syahid tu dalam syurga lah, syuhada kan. Dia yang kita masukkan sini bukan syahid. Syahid dia asyahid, saksi. Asyahid, saksi. Asyahid apa dia? Asyahid, kalau ikut ulama hadis yang terkemudian, dia kata riwayat yang hadis yang sama tapi dengan makna yang sama tetapi datang daripada sahabat yang lain. Contoh macam Ibn Hajar kata, hadis riwayat ni Abu Hurairah riwayat. Kemudian dia kata, walil hadisi syahidun an Anas. Bagi hadis ni ada syahid, ada penyokong daripada sahabat lain bernama Anas. Sebab tu dia kata, syahid ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, maksudnya daripada sahabat yang lain. Kalau sahabat lain, ulama kemudian panggil syahid. Kalau sahabat sama, jalan lain, kita panggil mutaba'ah. Boleh tak? Baik. Kita nak bagi istilah asas dulu. Sebab saat lagi tengah hari orang Ustaz Helmi Ustaz Helmi nak masuk lebih teknikal kan. Okey. Al-Musnad. Al-Musnad ada 3 makna. Bila sebut dalam kitab hadis Musnad, ada 3 makna. Pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Nabi dengan sanad yang bersambung, maka dipanggil Musnad. Sebab tu kalau kita jumpa dalam hadis, dia kata waruya hadzal hadis min tariqi Ibn Sirin an Abi Hurairah musnada. Hadis ini telah diriwayatkan daripada jalan Ibn Sirin, min tariq, daripada jalan Ibn Sirin, daripada Abi Hurairah secara musnad. Maksudnya apa? Kita fahamlah musnad maksudnya disandarkan kepada Nabi dan sanad dia bersambung. Musnad tu ada 2 makna. Yang untuk makna pertama ni dua syarat. Daripada Nabi dan sanad dia bersambung. Yang kedua, musnad juga bermakna kitab hadis yang disusun mengikut nama sahabat seperti Musnad Ahmad. Tu pun musnad ke? Kitab hadis yang menyusun hadis ikut nama sahabat. Abu Hurairah punya hadis letak satu tempat. Jabir punya hadis letak satu tempat. Ibnu Umar punya hadis letak satu tempat. Bara' bin Azib punya hadis letak satu tempat. Itu musnad juga. Ada satu lagi makna musnad. Apa dia? Iaitu kitab hadis yang mana dia tak ada sanad. Penulis asal letak hadis tu tak bersanad. Datang muhaddis yang lain, datang ulama hadis yang lain, dia ambil kitab tu, dia pergi cari sanad untuk hadis-hadis yang ada dalam tu. Kemudian dinamakan kitab lepas dia letak sanad tu dengan nama musnad. Macam kitab Al-Firdaus, tak ada sanad. Kemudian diletakkan sanad dan dinamakan kitab yang bersanad itu Musnadul Firdaus. Okey. Yang ke-13, Al-Muhaddis. Apa maksud muhaddis? Ialah orang yang bekerja dalam hadis.
Bekerja dalam bidang hadis, muhaddis lah. Dan muhaddis ni gelaran paling rendah. Gelaran paling rendah muhaddis lah. Sama ada dia ada sanad pun tak ada sanad, selagi mana dia bekerja dengan hadis, dia muhaddis lah. Kan? Kalau dia ada sanad, kita panggil dia musnid. Dia ada sanad, musnid lah. Kalau paling tinggi, kira Amirul Mukminin fil hadis lah. Macam Bukhari tu Amirul Mukminin fil hadis, Ibn Hajar Amirul Mukminin fil hadis. Tapi gelaran Amirul Mukminin fil hadis ni datang kemudian. Zaman-zaman salaf dulu dia panggil Hafiz, Al-Hafiz. Maka kalau digelar Al-Hafiz tu, kira hebat lah. Bukan hafal Quran, hafal hadis. Orang Al-Hafiz zaman dulu diberi kepada penghafal hadis, bukan penghafal Al-Quran. Kerana Al-Quran zaman tu memang dah ramai orang hafal. So kalau setakat hafal Quran, dia kata aku tak heran lah. Dia bagi pada orang yang hafal hadis. Bila sebut Al-Hafiz, maksud dia, dia mengetahui sebahagian besar hadis-hadis. Kalau dia tak tahu hadis tu ada, maknanya problem lah pada hadis tu, sebab dia tak tahu. Itu masuk Al-Hafiz. Baik. Tapi Al-Hafiz ni orang yang bagi, bukan dia pergi letak kat name card dia sendiri. Ini tak ada kaitan dengan yang mati, yang hidup je kan. Orang bagi, ya? Orang bagi kat dia dengan ilmu yang dia ada, maka orang iktiraf dia. Gitu. Boleh? Baik. As-sahabi dah sebut tadi, at-tabi'i. Bila kita belajar hadis, paling tidak kita akan rasa sensitif bagi orang yang mengkritik sahabat Nabi. Kalau kritik tak ada masalah, cemuh sahabat Nabi, tohmah sahabat Nabi, macam Syiah, dia kafirkan sahabat Nabi. Sebab tu orang tengok yang lawan Syiah ni geng-geng belajar hadis, dan Syiah pun anti pada orang yang belajar hadis, kan? Orang yang kata lawan hadis, lawan Syiah, biasanya orang belajar hadis, kerana memang dia defend sahabat Nabi. Sebab Syiah mengkafirkan sahabat Nabi, dan orang Syiah pun tension dengan orang belajar hadis ni. Sebab dia letakkan di antara punca pemalsu hadis adalah Syiah. Memang betul kan? Syiah. Baik. Bawah daripada sahabi kita ada tabi'i. Tabi'i maksud dia, dia pernah berjumpa dengan walaupun seorang sahabat. Waktu dia jumpa tu dia beriman. Dia tabi'in. Kita ada tabi'i. Tabi'i ialah orang yang pernah belajar dengan tabi'i. Walaupun seorang, dia mukmin, maka dia tabi'i. Bawah pada tu tak adalah gelaran. Tak adalah. Dia tiga tu je. Sebab apa dipanggil tiga ni? Kerana yang ni dipanggil Al-Qurun Al-Mufaddalah, Qurun terbaik. Yang Nabi kata khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia di zaman aku, dan zaman selepas aku, dan zaman selepas daripada tu. Makna golongan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bukan bermakna mereka itu maksum, tak. Tapi metodologi mereka beragama tu bagus. Pegangan mereka terhadap agama tu bagus. Sebab tu dipanggil kurun terbaik. Zaman ni bid'ah pun kurang. Majoriti berada di atas sunnah. Jadi sebab itu kita dipanggil ahlu sunnah wal jamaah. Kerana zaman tu majoritinya adalah ahlu sunnah yang bersama dengan jamaah, yang bersama dengan majoriti. Yang ni yang dipanggil sebagai sawat a'zam, majoriti. Tapi majoriti bukan setiap zaman. Zaman ni bukan macam zaman dulu. Mungkin kita duduk satu tempat, majoritinya hantu. Takkan kita bersama majoriti, maka kita kena hisap vape beramai-ramai, kan? Kalau macam tu, teruklah timbangan agamanya. Yang dipanggil sebagai sawat a'zam
adalah golongan salaf. Kerana dalam hadis lain Nabi kata Islam akan bermula asing, Islam bermula asing dan akan kembali asing. So maknanya ada satu zaman yang mana orang pegang kebenaran itu minoriti, bukan lagi majoriti. Okey. Baik. Kedudukan as-sunnah dan al-hadis dalam Islam. Baik, ini kita tahulah kot. Semua pakat tahu belaka dalam Quran mengatakan memang kita kena pakai hadis. Siapa yang kata dia Quraniyun, Quranis, sepatutnya dia kena pakai hadis. Minggu lepas ada beberapa sahabat-sahabat kita yang berdialog dengan orang yang anti hadis di Malaysia. Dia orang ajak saya pergi, tapi kebetulan saya masa tu ada kat Melaka. Ada apa? Terima anugerah sikit kan. Jadi saya tak boleh pergi. Lepas tu saya tanyalah kan, apa yang berlaku? Dia kata dia pusing-pusing. Saya kata kat dia, tanya orang yang tak nak pakai hadis ni. Orang yang tak nak pakai hadis ni, dia makan ikan macam mana? Ha? Quran kata nak makan binatang kena sembelih. Maka kita akan melihat golongan-golongan Quranis menyembelih ikan pari. Betul tak? Pakai Quran, nak pakai sangat. Yang kata tak perlu sembelih ni hadis. Yang kata ikan tak perlu sembelih ni, bangkai ikan ni boleh makan, hadis. Kalau tak pakai Quran hadis, udang pun kena sembelih. Tak boleh main cabut je kepalanya kan. Macam kan? Tanya dia balik. Okey kan? Kadang tak payah bagi hujah ilmiah sangat kan. Tengok ni makan caw ketiau je confirm Quranis murtad. Ataupun fasik kan? Sebab makan benda haram pada mazhab dia. Macam mana orang kata pegang Quran boleh tak pegang hadis? Pelik. Kan? Dalam Quran disebut tentang pemindahan kiblat. Habis dah masa ni? Tak baik. Okey. Ni sikit sangat ni. Banyak lagi. Tak apa, nanti Ustaz Helmi cover kan. Tapi saya bagi ni bukan saya tak bebel kan. Saya bagi ilmu kan. Saya lagi nak kata bayar mahal ni tak dapat apa pun. Okey. Kita masuk tajuk ni, kita urai ringkas ya. Sebab kita dah tahu dah semua ni. Cuma kita sekarang berdepan dengan golongan Quranis yang ada di Malaysia. Dia orang tolak hadis. Baik. Kita kata dalam Quran ada cerita tentang ubah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kan? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Semua orang tahu ayat ni. Kami melihat bagaimana kamu memalingkan muka kamu ke arah langit. Maka kami ubah kiblat yang kau suka. Maka pandanglah ke Masjidil Haram. Ada satu ayat lagi Tuhan kata apa? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Tuhan kata apa? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Kami tidak jadikan kiblat yang kau pandang dia dulu. Mana Allah Ta'ala kata kiblat yang pertama tu siapa suruh pandang? Allah lah, sebab dia kata kami tidak jadikan kiblat yang kau pandangnya dulu, melainkan kami nak tahu siapa yang teguh pada agama, siapa yang qalib ala aqibai, siapa yang berpaling. Maknanya Allah Ta'ala kata arahan untuk pandang kiblat pertama datang daripada Allah. Tuan-tuan cari dalam Quran, mana ayat yang suruh pandang kiblat pertama? Ayat yang suruh Allah Ta'ala kata bila kamu nak solat pandang Baitul Maqdis ada dalam Quran? Tak ada. Sampai pada Quran kan? Tak ada kan? Tak ada. Tapi Tuhan kata kami jadikan kiblat. So datang daripada mana arahan? Hadis.
Arahan tu datang daripada hadis. Maknanya Allah mengiktiraf apa yang Nabi arah itu adalah arahan agama. Quran. Dia pun setuju. Dia angguk kan. Okey. Jadi banyaklah ayat Quran yang suruh kita berpegang dengan hadis. Tidak sempurna iman kita tanpa kita berpegang pada hadis. Kalau pegang hanya pada Al-Quran, tidak cukup. Bahkan banyak benda yang kita akan jadi confused. Banyak benda kita akan jadi confused. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh sembelih, dia tak perincikan apa yang perlu diputuskan, macam mana nak sembelih tu. Bila Allah Ta'ala haramkan ke atas kita darah, kita jadi confused tanpa ada penjelasan daripada wahyu, daripada sunnah. Kalau organ-organ binatang yang terhasil daripada darah, macam hati dan limpa, so datang hadis menjelaskan. Elok supaya kita ni lebih jelas. Bila Quran kata orang yang mencuri cukup, bila orang yang mencuri kena potong tangan, Quran tak kata berapa kadar dia. Budak sekolah curi pemadam, nak potong tangan dia? So datang hadis menjelaskan kadar. Dan tangan dalam bahasa Arab, daripada ujung jari ni sampai lengan. So nak potong kat mana? Dia tak setuju. Nak potong kat mana? Tangan dalam bahasa Arab ni lafaz yang kurang jelas, mujmal, tak jelas. So perlu didetailkan dengan hadis. Datang hadis bagi tahu potong melalui pergelangan. Kalau tak ada ayat, tak ada hadis yang menjelaskan, maka orang boleh potong. Tengok harga berapa? Raba. Satu je lah, kita potong sini je. Curi apa? Cincin. Cincin sini lah. Curi apa? 6 bilion. Sini lah. Okey. Hubungan sunnah dengan Quran. Kita masuk tajuk barulah. Hubungan sunnah dengan Quran. Okey. Bila kita sebut tentang hubungan, maksud dia peranan. Apa peranan sunnah berbanding dengan Quran? Yang pertama dia kata memperkuatkan lagi apa yang ada dalam Quran. Quran sebut tentang zina haram, hadis juga sebut pengharaman zina. Dia kuatkan lagi. Quran sebut tentang tak boleh bohong, hadis juga sebut haram bohong. Quran sebut tentang jangan bersangka-sangka, hadis juga sebut jangan kamu bersangka-sangka. Nampak Quran kata jangan makan rasuah, hadis juga sebut jangan makan rasuah. Quran kata jangan makan riba, hadis juga sebut jangan makan riba. So dia memperkuatkan apa yang disebut dalam Al-Quran. Baik. Yang kedua, as-sunnah akan memperincikan lagi apa yang diterangkan secara ringkas di dalam Al-Quran. Ia hadir dalam pelbagai bentuk. Yang pertama, menerangkan perincian tata cara bagaimana mahu melakukan sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Al-Quran. Macam tadilah, Al-Quran suruh sembelih binatang. Macam mana cara nak sembelih? Apa urat yang perlu putus? Apa urat yang perlu putus? Sunnah cerita. Dia detailkan. Quran suruh salat. Datang sunnah, dia bagi tahu waktu salat. Dia bagi tahu berapa rakaat salat. Dia bagi tahu syarat-syarat salat. Dia bagi tahu syarat wajib salat. Kalau tak ada, maka kita akan confuse lah. Kan? Baik. Menerangkan maksud perkataan dalam Al-Quran yang mungkin boleh difahami dengan maksud yang banyak. Seperti maksud zalim dalam ayat yang menunjukkan ianya adalah syirik. Ada satu ayat Quran yang kadang-kadang sahabat yang pakar bahasa pun keliru. Kan ada dalam ayat Quran kata kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, hatta yatabayyana, macam ayat tu, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad kan min al-khaytil aswad min al-lail min al-fajr, sorry,
makan dan minum sehingga jelas kepada kamu benang putih daripada benang hitam disebabkan terbitnya fajar. Jadi ada seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim. Dia faham ayat ni, benang putih, benang hitam. Dia kata, amittu ila iqalain fawada'tuhuma tahta wisadati faja'altu anzuru ilaihima hatta yatabayyana li. Bila dia dengar ayat ni Nabi baca, dia pun kata apa? Dia kata, aku pun ambil dua benang. Satu benang putih, satu benang hitam, aku letak bawah bantal. Aku tengok, makan sahur, tengok. Selagi mana aku tak boleh beza mana putih, mana hitam, aku makan terus. Maka bila dia boleh beza, dia berhenti makan lah. Dia cerita kat Nabi benda ni. Dia cerita kat Nabi. Nabi kata, inna wisadaka la'arid. Inna wisadataka la'arid. Kalau macam tu Nabi kata yang kau faham, maknanya bantal kau kena luah. Sebab ayat tu kata benang putih, benang hitam tu dekat ufuk tu. Benang putih tu kan dia bila fajar kan. Tuan-tuan, kita jarang tengok. Sebab kita ada bukit-bukit, ada gunung kan, ada pokok-pokok, bangunan tinggi-tinggi, susah nak tengok. Kalau padang pasir nampak. Dia kan, dia kan ada fajar sadiq dengan fajar kazib. Kan? Fajar sadiq dengan fajar kazib ni beza dia. Fajar kazib ni, sebelum daripada subuh, dia akan timbul cahaya panjang ke langit. Tu fajar kazib. Mana fajar palsu. Fajar bohong. Kemudian, cahaya tu dia makin lama, makin pendek, dia akan, cahaya tu pula dia akan melentang. Asalnya dia menegak tadi kan? Dia akan melentang di ufuk. Cahaya putih. Subuh masuk. Itu yang Quran kata benang putih. Timbul benang putih tu, timbul yang macam benang putih tu, maka fajar dah masuk. Tu Nabi kata, kalau kau letak bawah bantal, bantal kau akan jadi luah. Sebab ufuk. Mana letak bawah bantal? Innama Nabi kata, huwa bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksudkan dengan benang putih itu ialah cahaya siang. Dan benang hitam itu adalah gelapnya malam. Maka sahabat dia tak faham ayat Quran tu, maka Nabi terpaksa jelaskan dalam hadis. Kalau tak, kita pun confuse. Okey. Yang ketiga, memperincikan sesuatu yang mutlak. Contohnya Al-Quran menyebutkan pencuri akan dipotong tangannya, As-Sunnah menerangkan pula had tangan yang perlu dipotong. Dan dia jelaskan juga kadar. Dia jelaskan juga kadar. Baik. Begitu juga Al-Quran mensyariatkan wasiat, As-Sunnah menerangkan hadnya kepada 1/3. Mana kita nak bagi wasiat tak boleh lebih 1/3. Quran suruh buat wasiat tapi Quran tak spesifikkan kadar dia. Yang keempat, mengkhususkan apa yang am di dalam Al-Quran, apa yang umum dalam Al-Quran. Contohnya larangan memakan darah. Quran tak bagi kita makan darah. Umum layak tu. Tapi Nabi kecualikan hati dan limpa. Kerana dia tu walaupun asal daripada darah, dia dihalalkan kerana telah transform jadi organ lain. Dia khususkan. Selain daripada tu, hadis juga menjelaskan beberapa perkara yang tak ada dalam Quran. Kadang-kadang hadis bagi tahu benda yang tak ada dalam Quran. Dia bawa satu hukum baru, macam syafaat Nabi, kan? Di hari kiamat. Yang ni disebutlah hadis yang mutawatir. Maka itulah di antara peranan sunnah dalam nak memperjelaskan Al-Quran. Baik. Dah 5 minit. Okey. Bagaimana sunnah dijaga? Ini kita nak bincang sikit tentang bagaimana ilmu hadis itu bermula di zaman Nabi. Tuan-tuan, masa Nabi hidup, sahabat dia tak ada masalah sangat nak jaga hadis.
Sebab dia boleh terus direct tanya Nabi. Mana Nabi pergi, sahabat akan pergi. Di antara sahabat yang rajin duduk dengan Nabi adalah Abu Hurairah lah. Dia kata mana ada Nabi pergi, di situ aku pergi. Dan dia Abu Hurairah ni full time jadi student. Duduk jadi ahlus suffah. Dia tak ada kerja. Orang bagi makan kat dia. Maka sebab itu Abu Hurairah antara sahabat yang banyak riwayat hadis daripada Nabi. Cuma saya tengok ada satu orang hamba Allah ni, dia petikai Abu Hurairah, dia ambil hujah Syiah. Dia kata saya heran macam mana Abu Hurairah masuk Islam lewat Khaybar, tiba-tiba hadis dia boleh banyak. Sebenarnya hujah ni hujah yang ulangan lah, bukan hujah baru. Syiah dah lama dah kritik Abu Hurairah ni. Sebab dia tahu ahli sunnah punya agama majoriti ambil daripada jalan Abu Hurairah. So kalau dia boleh berjaya tuhmah Abu Hurairah, makanya 2/3 daripada ajaran ahli sunnah ni akan, sepertiga bukan 2/3, sepertiga akan hilang. Kita kata apa nak heran? Sebab dia belajar dengan Nabi. Dan dia full time dengan Nabi. Kita hantar anak kita pergi Jordan 4 tahun. Pergi Mesir 4 tahun. Masa pergi sana tu dia mengaji sungguh-sungguh. Dia talaqi dengan syekh ni, syekh sana, dia balik. Kita nampak tak perbezaan? Masa pergi apa pun tak erti. Balik tengok, oi kuliah berabuk. Oi hebat ni. Tu belajar dengan orang biasa. Yang ni belajar dengan Nabi. Dan Abu Hurairah ni dia bukan dengar semua pada Nabi, dia dengar pada sahabat lain. Bila Nabi dah wafat, dia dengar pada sahabat lain. Dia cari sahabat-sahabat yang tua, dia pergi dengar hadis. Dan yang ketiga, Abu Hurairah ni lepas daripada dia Nabi wafat, dia ni terlibat dalam jadi gubernur je. Lepas tu zaman Umar lucukkan jawatan dia, Umar nak lantik dia tak nak lah. Dia full time baca hadis. Dia tak macam Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali yang mana dia orang sibuk dengan urusan politik. Dia bila kita masuk dalam urusan politik, kita akan kurang dalam bab kesarjanaan. Kerana kita dah sibukkan diri kita dengan isu-isu politik. Betul tak? Dan kita jangan compare zaman kita dengan zaman Abu Hurairah. Kerana suasananya tak sama. Kita nak compare dengan zaman ni. Contoh zaman kita dulu, kita boleh hafal nombor telefon kawan-kawan. Tapi zaman sekarang tak boleh lah. Sebab dah ada handphone, dah ada smartphone. Nombor telefon sendiri pun tak ingat. Betul lah kan? Kadang-kadang lah. Jadi, dia ada pasport. Dia malas nak hafal nombor pasport dia. Dia snap kan? Bagi nombor pasport je, jap, saya buka galeri. Dia malas nak hafal. Sebab dia ada kemudahan. Kita berdepan dengan zaman orang malas menghafal. Kan? Zaman dulu, zaman orang buta huruf. Bila buta huruf, cara untuk dia ingat, dia hafal. So tak heran lah, zaman dulu kita tak ada phone book kan. Nombor telefon jiran ni berapa? Nombor dekat-dekat. Beza 1-2 nombor je. Tapi kita boleh ingat. Manusia bila tak ada kemudahan, dia akan guna kemampuan semaksimum mungkin. Bila tak ada kemudahan, dia akan guna semaksimum mungkin kemampuannya. Tapi bila ada kemudahan, dia malah kan? Itu deria telinga kita dengan orang buta. Orang buta kuat ke? Kita tak kuat sebab kita ada mata. Sebab kita ada kemudahan. Tengok lah. Kan? Tapi orang buta, cara ketuk tu pun dia tahu dah, longkang depan tu. Kan? Dia pakai ketuk kan? Tahu, depan tu lubang. Jadi, kita nak compare, kena compare secara adil. Sebab tu jangan heran lah Abu Hurairah jadi gitu. Kita cuma heran macam mana engkau boleh jadi gitu. Baik. Kemudian macam mana sahabat Nabi SAW berinteraksi dengan hadis sewaktu zaman Nabi? Waktu zaman Nabi, kalau Nabi ada khutbah, Nabi ada ceramah, dia akan hadir. Kalau tak,
Ada masalah pada dia orang dalam agama, dia orang akan terus pergi tanya Nabi. Cuma Anas kata, tengok Anas kata, kunna natamanna ay ya'ti al-a'rabil aqil fayas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan, Anas kata, kami bercita-cita akan ada satu orang badui datang daripada luar yang berakal, yang pandai, tanya Nabi, kami boleh dengar. Sebab sahabat Nabi ni ada yang takut nak tanya. Jadi kalau ada orang badui datang, Nabi layan. Sebab kalau sahabat-sahabat Nabi yang dekat-dekat ni sagi takut tanya, kena fire balik. Takkan orang tanya soalan macam ni kan. Tapi bila datang orang badui, dia tanya soalan macam mana pun Nabi jawab. Dan Anas kata, aku sukalah. Selain pada bertanya, dia menghadiri soal jawab yang Nabi buat dengan golongan badui. Baik. Kemudian, sahabat juga menyampaikan hadis kepada orang yang tak dengar. Sebab ada sahabat, dia ada kerja kan. Dia ada urusan, dia ada keluarga. Jadi ada hadis, kadang-kadang hadis yang dia terlepas. Contoh macam bila Nabi pergi haji. Yang pergi dengan Nabi, okey lah. Yang tak dapat pergi, dia tak jumpa lah. Jadi siapa yang akan sampaikan pada dia? Yang mendengar. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, masa khutbatul wada' kan, falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan percakapan aku ini sampaikan kepada yang tidak mendengarnya, tidak hadir. Baik. Cuma ada juga sahabat, walaupun saya kata mereka buta huruf, tetapi ada sahabat yang boleh menulis. Disebut dalam kitab ni, disebut dalam nota ni. Antara yang menulis itu adalah Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia ada satu sahifah, dia ada lembaran yang dipanggil sebagai lembaran Sadiqah. Lembaran dia. Dia menulis. Bahkan Abdullah bin Amru ni bukan hanya sekadar pakar menulis saja, dia juga pakar berbahasa. Maksud dia, Nabi suruh dia belajar bahasa Hebrew. Dia pandai lah. Di antara sahabat-sahabat ni, dia antara pandai yang menulis dan boleh berbahasa asing. Sebab Nabi tak percaya dengan terjemahan orang Yahudi. So Nabi suruh dia belajar bahasa Hebrew supaya dia menterjemahkan surat-surat orang Yahudi pada Nabi. Ya, baik. Bila Nabi wafat, maka sahabat dia rasa macam perlu untuk berinteraksi dengan hadis dengan metodologi yang lebih berbeza. Sebab Nabi dah tak ada. Dulu boleh tanya Nabi, sekarang dah tak boleh. So apa yang dia orang buat? Pertama sekali, yang mana menulis hadis terus menulis. Abdullah bin Amru terus menulis, Ali bin Abi Talib menulis, Jabir menulis, Abu Bakar menulis. Maka sahabat-sahabat dah mula tulis. Macam Abu Bakar, dia bagi surat pada Anas tentang zakat, tentang fardu zakat, dia tulis surat. Dia tulis hadis Nabi. Dia kata, inilah yang Rasulullah sebut pada aku. Maka proses menulis hadis sudah bermula. Sebab tu kita kata, kalau orang kata hadis tak boleh pakai sebab dia tak ditulis di zaman awal, tak. Hadis telah ditulis di zaman sahabat. Cuma penulisan sahabat itu penulisan yang dipanggil sebagai catatan peribadi. Tapi tulisan tetap ada. Cuma bezanya antara Islam dengan bukan Islam punya metodologi. Bila kita mengkaji sesuatu teks dalam Islam, kita nak kaji hadis, kita tak padan sangat ataupun kita tak berpada dengan documented proof ataupun bukti bertulis. Biasa kalau dalam sejarah moden, dia akan cari documented. Dia akan cari bukti bertulis. Bila ada bukti bertulis, maknanya kuatlah. Hatta akhbar sendiri pun dia anggap sebagai boleh percaya lah. Akhbar kan? Islam tak. Dia kata bertulis tu nombor 2. Sebab kalau yang menulis tu hantu, bukanlah hantu mana saya marah hantu pula kan. Maksudnya kalau yang menulis tu kaki bohong, yang tulis tu kaki bohong, tetap tak guna juga tulis.
Sebab tu kena cari orang yang tulis tu siapa. Cuma bila masuk zaman moden, orang tak bincang dah tentang kredibiliti perawi. Sebab itu kita kata dalam dunia ni hanya Islam aja yang ada ilmu tentang sanad, yang ada ilmu tentang kritikan pada perawi. Buat kitab khas, kumpul nama orang nak kritik. Tuan-tuan carilah agama lain, orang tak ada. Berjilid-jilid semata-mata nak bincang perawi itu, guru dia siapa, anak murid dia siapa, hadis dia banyak mana, lahir di mana, bapa dia siapa, negeri mana yang dia pernah pergi. Tuan-tuan, ilmu ni hanya ada pada Islam. Kalau tak ada, maka kita tak boleh beza mana satu Islam yang betul, mana satu Islam yang tak betul. Sebab tu kita tak boleh terima bila orang kata, hampa ni jangan buat pandai nak lawan ulama'-ulama' dulu. Suka sangat kata hadis dhaif, hadis palsu. Tak. Kita bukan buat pandai. Kita pun tak kenal perawi. Melainkan apa yang kita buat hanyalah menganalisa maklumat yang telah disediakan oleh ulama' dulu pada kita. Seseorang yang nak menilai hadis, dia takkan boleh nilai hadis melainkan dengan maklumat yang ulama' dulu bagi kat dia. Maklumat yang Ibn Hibban bagi kat dia, maklumat yang Imam Ahmad bagi kat dia, maklumat yang Al-Mizzi bagi kat dia. Mereka yang menilai perawi. Kita sebagai orang yang penuntut ilmu, semata-mata kita ambil kalam dia, kita tengok ulama' kata apa, kita analisa mana yang lebih tepat. Itu je kita buat. Kalau kita cari perawi itu memang tak ada dalam kitab hadis, paling tidak kita akan kata apa? Perawi ini tidak dikenali, maka hadis menjadi dhaif. Tapi kalau kita kata hadis ini palsu, sebenarnya bukan kita yang kata palsu. Sebenarnya kita dapat maklumat daripada ulama' hadis dulu. Mereka yang kata dia ni pemalsu hadis. Contoh, bila saya kata hadis yang Nabi kata malaikat maut tengok muka kita 70 kali sehari, saya kata hadis ni palsu. Pasal apa palsu? Kerana ada seorang perawi nama dia Ibrahim bin Hudbah, yang mana dia ni Imam Ahmad kata pemalsu hadis, Yahya bin Ma'in kata pemalsu hadis, Ibn Hibban kata pemalsu hadis, Abu Hatim Ar-Razi kata pemalsu hadis. So kita bila baca riwayat ni cuma datang daripada jalan dia, kita nak kata apa? Palsu. Hormat ulama' hadis, kita kena kata palsu. Hormat ulama' hadis, kita kena kata palsu sebab ulama' hadis kena dia. Tapi orang tuduh kita tak hormat ulama'. Kita pun pening. Mana ulama' yang aku tak hormat? Rupanya ulama' tu guru dia yang baca hadis tu. Nama? Okey. Kemudian bila Nabi dah wafat, ada sahabat terus menulis. Ada sahabat yang pindah keluar. Macam Ibn Mas'ud, dia pergi ke Iraq. Semata-mata untuk menjadi guru kepada orang-orang yang generasi-generasi baru yang tak pernah belajar dengan Nabi. Orang Iraq tulis surat pada Umar, suruh hantar Abdullah bin Mas'ud. Umar tak bagi, tapi akhirnya Umar bagi jugalah. Umar kata, laqad asartukum bi Abdillah ala nafsi. Aku melebihkan diri kamu ke atas aku kerana aku juga perlukan Abdullah bin Mas'ud. Tapi tak apalah, ampun tak aku bagi kat hangpa. Ada sahabat yang mengembara mencari hadis. Dia mengembara. Abu Ayyub mengembara pergi Mesir nak tanya tentang satu hadis. Lepas tanya terus balik. Jabir pergi mengembara daripada Madinah pergi Syam. Tanya satu hadis kepada Abdullah bin Unais. Dah jumpa Abdullah bin Unais, tanya hadis tu, lepas tu dia balik. Semata-mata satu hadis. Dan insya-Allah nanti kita akan bincang, sahabat bukan hanya berpada tentang nak menerima hadis, nak memastikan riwayat mereka betul, mereka juga mengkritik riwayat-riwayat sahabat yang lain. InsyaAllah nanti kalau ada masa kita kita sambung, dan kita rehat dulu sekejap untuk bagi laluan pada minum pagi. Wallahu a'lam.